aib diri dia, kekurangan diri dia. Dia tahu perjalanan di alam akhirat sangat panjang. Hampir 100,000 tahun masa kita berada di alam akhirat. Macam ustaz kita lah, dalam tempoh 50,000 tahun di padang mahsyar, cerita 1,001 cerita, masing-masing dengan cerita masing-masing. Yang kita boleh gambarkan ini sekadar gambaran yang mungkin satu juzuk daripada kesempurnaan gambaran di alam akhirat. Jadi kita tahu di sana kita tak ada bekalan. Macam mana kalau kita pergi Mekah, duit tak ada. Kita pergi Mekah, setakat tiket saja, duit tak ada. Apa kita nak shopping ustaz dekat Mekah? Tak ada shopping. Tetapi tuan-tuan, orang yang balik bawa bekalan yang banyak tuan-tuan. Tetapi yang herannya tuan-tuan, bekalan sebanyak mana pun kita bawa ke alam akhirat, banyak macam mana pun tetap tak cukup. Sehingga Nabi SAW gambarkan dalam sebuah hadis, andai kata ada di antara kita yang membawa pulang ke alam akhirat amalan sebanyak menyamai amalan 70 orang Nabi-Nabi sekalipun, maka bila mana Allah telah tunjukkan azab neraka depan kita, Allah datangkan neraka Jahannam di depan kita tuan-tuan, pada hari itu semua manusia merasakan dia tak selamat. Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala, satu orang yang hebat kedudukan dalam Islam. Nabi kata, laukana ba'di nabiyyan lakana Umar. Kalau ada orang selepas aku layak jadi Nabi, Umar lah orangnya. Tetapi bila teringat alam akhirat, Sayyidina Umar selalu berkata, andai kata diumumkan di padang mahsyar, seluruh manusia masuk neraka, melainkan satu orang yang masuk syurga, aku berdoa dan berharap pada Allah, pilihlah aku yang seorang itu, wahai Allah. Tetapi sebaliknya, waliyazubillah, kalau semua orang masuk syurga, melainkan satu orang yang masuk neraka, aku bimbang, jangan-jangan yang satu itu adalah Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Ini orang tara Umar. Sebenarnya lagi tinggi iman satu orang, lagi takut dia kepada alam akhirat, lagi dia tak yakin dengan diri dia. Hari ini kebanyakan kita rasa aman, tenteram, relax. Di dunia relax lah brother, insyaAllah. Akhirat esok insyaAllah kita selamat. Sedangkan Nabi kata orang bijak, dia selalu bimbang tentang diri dia, cari kesilapan diri dia. Ya Allah, nak mati bila-bila ni, solat tak khusyuk lagi ya Allah, Quran tak pandai baca lagi ya Allah, wuduk tak betul lagi ya Allah, anak isteri di rumah kelang kabut lagi ya Allah, bimbang nak mati ni. Wa amila lima ba'dal maut, persediaan untuk amal selepas mati, dia buat. Takut nanti di sana kita kekurangan amalan, nak minta dengan siapa, tak ada siapa nak bagi kepada kita di padang mahsyar nanti. Mak pun tak nak tolong kita, abang tak nak tolong kita, siapa pun tak nak tolong kita. Tapi sebaliknya kata Nabi, wal ajiz, orang yang lemah di kalangan umat aku, yang lemah pemikiran dia, yang tak faham, man atba'a nafsahu hawaha, hidup di dunia ikut hawa nafsu, wa tamanna 'ala Allahil amani, tetapi dia meletak harapan insya-Allah balik esok kita selamat. Selalu saya habaq kata, orang yang dah tahu nak kembali ke alam akhirat, tapi dia tak buat persediaan, sama macam orang tak reti berenang, tak reti menyelam, tiba-tiba dia ikut orang pergi tengah laut, orang kata terjun, dia terjun. Dia tak reti berenang, tak reti menyelam. Macam tadi nak selamatkan drone, tak reti menyelam, tak reti berenang, pakat terjun macam tu je, menonong saja masuk. Tuan-tuan rahmati oleh Allah, agak-agaknya apa berlaku di sana tuan-tuan. Tempoh kita berada di padang mahsyar ini 50,000 sanah, 50,000 tahun. Bahkan dalam hadis Nabi beritahu sampai dalam kitab Makashiful Qulub saya baca tadi, dia kata 100 tahun sampai di padang mahsyar tu Allah tak bercakap lagi dengan kita tuan-tuan. 100 tahun. 100 tahun lagi kita dalam keadaan nak menyesuaikan diri dengan kelang kabut. 100 tahun lagi, 300 tahun belum bermula lagi hisap tuan-tuan. Saya pernah pergi ke penjara Sungai Buloh tuan-tuan. Saya jumpa dengan sekumpulan remaja yang terlibat dengan kes bunuh. Dia kata kami diduduk dalam penjara ni 2 tahun belum start lagi bicara untuk kami. Itu baru dah lama dah tuan-tuan. Jadi kita di sana dah confirm kita akan ditanya oleh Allah Ta'ala. Jadi sebab itu antara persediaan kita nak balik, walaupun persediaan banyak mana pun tak cukup, banyak benda yang kita nak buat, terlalu banyak, masa singkat, persediaan banyak. Yang pertama sekali tuan-tuan, bila saya baca ayat yauma taral mu'minina wal mu'minat, hari di mana kamu lihat
wanita mukmin dan wanita mukminah nuruhum yas'a. Di antara keperluan kita di alam akhirat nanti, kita sangat perlukan nur, cahaya. Sebab alam akhirat ni terlalu gelap. Ulama kata nak tengok tapak tangan sendiri pun tak nampak. Jadi perlukan lampu nak berjalan di tengah malam. Maka cahaya yang paling terang yang kita nak cari di dunia ni adalah cahaya keimanan. Iman kena diusahakan. Hari-hari kena cerita kebesaran Allah. Menafikan makhluk, mengisbatkan Allah Ta'ala. Banyakkan wirid kalimah la ilaha illallah. Kita kena bawa iman yang sempurna sebelum kita mati. Kalau tidak, Allah beritahu yauma la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu. Hari di mana iman di padang mahsyar, nanti di hari kiamat di padang mahsyar, semua orang beriman dengan hari kiamat ni. Semua orang beriman dengan Allah yang Allah cerita, tetapi Allah kata iman pada hari itu tidak lagi bermanfaat. Tak guna lagi dah. Au kasabat fi imaniha khaira, ataupun nak buat apa-apa kebaikan dalam iman sudah tidak berguna lagi. Sebab itu sebelum mati kena cari cahaya iman. Yang kedua, Masya Allah, kita nak cari hidayah dalam kehidupan kita sebelum mati. Allah bagi tahu kepada Nabi Adam AS, qul nahbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudan. Siapa di kalangan kamu yang nanti pulang ke alam akhirat membawa hidayah daripada aku di dunia ini yang dia cari, faman tabi'a hudaya fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Siapa yang ikut hidayah yang aku tunjuk di dunia ini, nanti di hari kiamat tidak ada ketakutan, tidak ada gundah gulana untuk dia. Seterusnya, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, antara amalan yang kita nak cari sebelum kita mati ni, tuan-tuan, kita tahu kita ni berjalan dalam gelap. Nabi berpesan, basyiril basyai nabi zulam bin nuri tam yaumal qiyamah. Nak cahaya yang sempurna, pastikan kita kena hadir solat berjemaah di tengah malam gelap gelita. Berikan khabar gembira kepada umat aku yang istiqamah datang menunaikan solat pada waktu yang gelap gelita. Kelak di hari kiamat, mereka dapat cahaya yang sempurna di hari kiamat. Di samping itu, tuan-tuan, amalan yang kita kena banyakkan. Nabi SAW beritahu, khudhu junnatakum minan nar. Carilah perisai untuk selamatkan diri kamu daripada api neraka sebelum mati. Apa dia perisai kita? Qulu subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Banyak mengucapkan tasbih ini, tuan-tuan. Semudah-mudahan Allah pelihara kita daripada api neraka. Di antara benda yang kita kena waspada di hari kiamat nanti, orang-orang yang berlaku curang, dia pecah amanah di dunia ni, tuan-tuan. Kita jangan rasa kecil. Benda-benda yang kadang-kadang kita anggap benda tu remeh, tuan-tuan. Kita ambil harta masyarakat, kita ambil harta orang ramai, harta balai raya, harta masjid, kita bawa balik ke rumah kita. Jangan, tuan-tuan, Masya Allah. Kan? Allah Subhanahu wa taala beritahu, "Wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah." Siapa yang berlaku curang dalam tindakan dia, amanah yang diberikan kepada dia, nanti di hari kiamat Allah kalungkan di leher kita ni barang-barang yang kita curi, barang yang kita bawa balik tanpa izin, barang-barang yang kita ambil daripada harta orang ramai, tuan-tuan. Tadi Ustaz sebut tentang hutang. Masya Allah, jangan balik dalam keadaan di rumah kita, jangan mati dalam keadaan di rumah kita ada satu benda yang bukan milik kita yang kita bawa balik ke rumah kita. Tidak kita bertanggungjawab. Nabi beritahu nanti di hari kiamat, orang yang menzalimi saudara dia, dia ambil tanah orang tanpa hak dia, walau sejengkal, tuan-tuan, nanti di hari kiamat Allah suruh dikorek tanah itu dan Allah himpunkan, Allah kalungkan di leher dia, tuan-tuan. Nak beritahu, inilah tanah yang kamu curi, yang kamu rompak, yang kamu rampas daripada harta milik orang dulu di dunia, tuan-tuan. Tidak semudah itu. Sebab itu Nabi pesan lagi, ittaqun nar walau bisyiqqi tamrah. Takutlah kamu kepada api neraka walau dengan bersedekah sebelah biji korma pun, lakukanlah supaya nak selamatkan diri kamu di alam akhirat. Jangan pandang kecil. Semua amal soleh yang kita buat pada hari ini ada nilainya, macam Ustaz beritahu dia nanti di hari kiamat. Tetapi hebatnya Allah ni, dia nak masukkan kita ke dalam syurga, dia akan pilih daripada amal kita mana yang paling disuka, walau kecil, boleh jadi sebab itu dimasukkan kita ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Nanti Nabi cerita di hari kiamat terdapat satu orang hamba. Dia ni tak ada apa amal kebaikan yang baik, semua jahat belaka.
Tiba-tiba Allah Ta'ala beritahu kamu pergi ke mizan. Pergi timbang amalan kamu. Ambil kertas ini. Di atas kertas ini tertulis kalimah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dia kata, wahai Allah, dengan dosa saya yang bertimbun ini, dengan kertas keping ni apa boleh buat? Nabi SAW beritahu, Allah kata perintah pergilah. Timbangkan tuan-tuan. Kalimah La ilaha illallah ni, bila diletak saja kertas itu di atas neraca, tiba-tiba Masya Allah, neraca belah kebaikan terus turun dan neraca tentang keburukan telah naik tuan-tuan. Lebih berat tuan-tuan. Nak beritahu kepada kita, kalimah ini sangat besar untuk menyelamatkan kita di alam akhirat. Banyakkan wirid kalimah ini. Kalau boleh setiap hari ratusan, ribuan kita wirid kalimah thayyibah la ilaha illallah. Antara benda yang penting sebelum kita mati, nak banyak berselawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Inna awlan nas bi syafaati yaumil qiyamah. Orang yang paling istimewa, yang paling mendapat keutamaan, prioriti untuk diberikan syafaat oleh Rasulullah nanti di hari kiamat, aktsaruhum alaiya salatan. Orang yang paling banyak berselawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam di muka bumi ini. Sebab itu jangan takut. Orang Melayu kita habis mayang, salam sambil salam selawat pada Nabi, nak azan selawat pada Nabi, anak lahir selawat pada Nabi, hari Maulidur Rasul. Kita buat ini tuan-tuan, mudah-mudahan berkat selawat pada Nabi, Allah terima syafaat untuk kita tuan-tuan.